Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Yo, apa cerita ni? Yo, banyak sangat dengar cerita pasal Mika ni sekarang. Level-level pasukan Perak FC ni dengan macam-macam benda yang berlaku dah saing-saing dengan Nilofa. Yang Nilofa ni pun satu hal, engkau dah tahu engkau tu salah, mengaku aja lah. Boleh pula dia buat pengakuan tak bersalah. Tak payahlah cerita pasal geng-geng kayangan ni. Buat sakit hati je kita cerita pasal pasukan Perak FC ni. Awal-awal pasukan Perak FC ni dah dilanda badai. Dekat-dekat saingan Liga nak bermula, boleh pula pergi tukar jurulatih, menggantikan Mehmet Durakovic dengan Chong Yifat. Kemudian timbul pula isu tunggakan gaji. Masalah gaji dengan Liga Malaysia ni dah macam isi dengan buku, tak boleh dipisahkan. Setiap tahun akan ada je masalah tunggakan gaji. Tak pasukan tu, pasukan ni. Tak pasukan ni, pasukan tu. So pasukan Perak FC pun turut terpalit sama dengan isu tunggakan gaji selama beberapa bulan, sehingga menyebabkan player mereka mogok, tak nak training. Dan selepas daripada itu, beberapa tonggak penting mereka membuat keputusan untuk meninggalkan pasukan dan berhijrah ke pasukan lain. Antaranya Gilmar de Paula, Wak Doyok dengan Badang Syahrul Saad membuat keputusan untuk menyarung jersey Johor Darul Takzim. Kemudian timbul pula kabar angin yang menyatakan penjaga gol mereka iaitu Hafizul Hakim turut akan meninggalkan pasukan untuk berpindah ke Kedah, tapi dinafikan sendiri oleh Hafizul Hakim. Hafizul ni baru je lepas saman penyokong 5 juta. Pasal kes tu engkau pergi baca sendirilah dekat Google. Tak cukup dengan tu CEO pasukan Perak FC ni, Rizal Ali Naizali, telah pun meletakkan jawatan. So sekarang ni pasukan Perak FC ni boleh kita ibaratkan macam seladang yang tak bertuan. Yang terbaru aku rasa semua orang pun tahu yang kemungkinan besar pasukan Perak FC ni akan diselamatkan oleh seorang usahawan kosmetik yang tak asing lagi dalam negara kita ni. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Vida. Hoi, dia buat comeback. Sebelum ni dia taja pasukan Kelantan. Ni dia bukan taja, dia nak beli terus jadi pemilik. So macam-macam lah yang sedang bermain di fikiran aku ni. Apa agaknya yang akan berlaku kepada pasukan Perak FC ni sekiranya Datuk Seri Vida ni menjadi pemilik kepada pasukan Perak The Boss Gaurus. Walaupun benda ni belum lagi sahih, tapi aku rasa hampir pasti sebab Datuk Seri Vida dah pergi melawat kawasan. Dia sendiri pun akui sekiranya dia ambil alih ataupun beli pasukan Perak FC ni, tidak akan ada win-win situation dengan keadaan bola sepak dalam negara kita sekarang. So okey lah tu, dia akui benda tu. Dan banyak benda lah yang dia kena fikir, terutamanya pasal gaji. Yang merisaukan dekat sini bukan sahaja dalam kalangan penyokong Perak, bahkan bukan penyokong Perak pun sudah mula risau apabila dapat tahu yang Datuk Seri Vida ni nak ambil alih pasukan Perak. Bukan risau pasal apa, pasal warna stadium dan juga warna jersey. Untuk penyokong Perak, mereka setuju dan tidak ada masalah sekiranya Datuk Seri Vida nak beli dan selamatkan bola sepak Perak. Satu je mereka minta, jangan cat stadium colour pink ataupun tukar jersey kepada colour pink. Dan aku rasa benda tu dah settle sebab Datuk Vida dah pun berjanji tidak akan cat stadium dekat Ipoh tu dengan colour pink. So stadium selamat. Tentang jersey pasukan, Datuk Seri Vida tidak mengeluarkan sebarang kenyataan lagi, tapi Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, Datuk Yazan Mohamad, beliau ada keluarkan kenyataan baru-baru ni lah. Beliau cakap tak kisah kalau kena pakai jersey colour pink sekalipun, tapi tetap mahu mengekalkan warna tradisi pasukan Perak iaitu hitam dan juga kuning. Aku masa baca tu, orang tak nak offer, kau janganlah pelawa. Tak kisahlah jersey home ke away ke jersey ketiga ke, tak payahlah colour pink. Sama jugalah berkenaan logo pasukan, aku harap tidak ada sebarang perubahan. Janganlah pergi tukar logo tu colour pink ke apa ke. Begitu juga dengan nama pasukan. Elok dah tu, Perak The Boss Gaurus. Janganlah pergi tukar Pamoga ku putih Perak FC, Cik B Gaurus. Janganlah. Senang cerita, jangan buat syarat yang pelik-pelik ataupun syarat yang shock sendiri. Mana tahu tiba-tiba ada syarat setiap kali game dekat Perak, lepas nyanyi lagu negaraku, nyanyi lagu negeri Perak, kena pula nyanyi lagu tu Come to me, sayang sayang sayang. Hai, letih wow.
Mungkin Datuk Seri akan cakap, ikut saya lah duit saya. Ya betul, duit Datuk Seri. Dan sekiranya Datuk Seri jadi beli pasukan Perak, Perak FC adalah hak milik Datuk Seri. Tapi macam yang saya beritahu tadi, jangan hilangkan identiti sesebuah pasukan. Mungkin Datuk Seri boleh ambil contoh dengan apa yang Zam Saham buat untuk pasukan Kelantan FC. Dia ada business burger dan juga hotel, tapi dia bawa brand TRW tu. Itu yang Zam Saham buat ketika dia beli pasukan di Riau, Indonesia, dan menggunakan nama The Riau Warriors, TRW. The Zam Saham bawa branded TRW, bukannya bawa Zam Burger ataupun Zam Hotel. Saya harap Datuk Seri faham apa yang saya nak cuba sampaikan kepada Datuk Seri. Dan sekiranya video ini sampai kepada Datuk Seri, apa yang saya nak bagi tahu, saya respect Datuk Seri sebagai seorang usahawan kosmetik, sebagai seorang businesswoman. Saya tahu duit Datuk Seri banyak dan Datuk Seri mampu untuk beli pasukan Perak FC. Sekiranya tujuan Datuk Seri untuk beli pasukan Perak FC ini untuk menyelamatkan dan membawa kemajuan bola sepak negeri Perak, Datuk Seri lakukanlah. Buktikanlah yang Datuk Seri mampu untuk selamatkan bola sepak negeri Perak. Tapi sekiranya Datuk Seri beli pasukan bola sepak Perak ni bertujuan untuk melebarkan lagi bisnes Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh berfikir 2-3 kali, sebab bola sepak dekat negara kita bukan tempat untuk berniaga. Untuk penyokong pasukan Perak FC, teruskan menyokong pasukan kesayangan anda. Aku dah pernah bagi tahu banyak kali sebelum ni, player datang dan pergi itu lumrah dalam bola sepak. Sebagai penyokong, teruskan menyokong walau apa jua keadaan sekalipun. Yang mana belum subscribe, tekan dekat bawah tu. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.